Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Ini adalah fokus minggu depan. Kita melihat apa yang jadi pada minggu ini dan bagaimana itu akan merencanakan rentak pemberitaan dan juga kita membayangkan sinopsis apa yang bakal berlaku pada minggu-minggu seterusnya. Tumpuan utama sudah pastilah kepada hari ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-65 yang jatuhnya pada hari Rabu depan. Hari Kebangsaan 2022 akan dilangsungkan di Dataran Merdeka, tetapi apa yang lebih kuat ataupun lebih hangat diperkatakan ketika ini khususnya selepas keputusan kes mahkamah yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga dengan pengumuman bahawa Belanjawan 2023 akan dipercepatkan, soalan yang muncul dan juga yang hangat dilontarkan dan juga didebatkan, adakah angin PRU ke-15 semakin bertiup kencang? Parti-parti politik dari UMNO, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan PKR dan juga Gabungan Tanah Air GTA hari ini semuanya bermesyuarat. Semuanya buat kerja, begitu juga dengan warisan di Sabah. Apa yang kita dapat jangkakan dengan suhu dan juga kerancakan orang-orang politik bekerja ini? Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik daripada Universiti Melaya bersama dengan saya pada jam ini. Dr. Taufik, soalan ini klise orang akan tanya. Bila pilihan raya umum akan diadakan? Tapi jawapan itu tidak akan pernah tepat kerana kuasa tidak berada di tangan kita. Tapi melihat kepada gerak kerja orang politik, apa yang kita dapat bayangkan sehari dua ini? Baik, terima kasih Zul. Saya sebenarnya menjangkakan parlimen akan dibubarkan dalam tempoh 1 bulan lagi berdasarkan kepada gerak kerja dan strategi serta apa yang tengah dilakukan oleh parti-parti politik untuk bertemu bukan sahaja dengan pemimpin-pemimpin parti tapi juga mereka juga sedang menjalankan satu kempen secara tidak rasmi dengan ahli-ahli parti. Lihat sajalah hari ini dengan pelbagai parti-parti politik bertemu dan memberi keyakinan kepada ahli-ahli parti supaya angin ataupun semangat PRU 15 itu bukan sahaja dicetuskan namun pada waktu yang sama momentum perlu dibangunkan dengan begitu segera kerana PRU 15 ini ibu kepada segala PRU yang pernah berlaku di negara kita dan saya yakin sebenarnya bukan sahaja parti-parti politik tetapi rakyat serta pengundi juga sebenarnya sedang menunggu-nunggu bila tarikh PRU 15 yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri selepas mendapat perkenan Si Paduka Baginda Yang Agung. Sudah pasti setelah 2 tahun kita mendengar desas-desus dan jangkaan yang telah dikeluarkan oleh penganalisis dan kita sedang menghampiri tarikh keramat untuk PRU 15 dan bagi saya jangan kita tunggu terlalu lama ataupun terlalu cepat kerana rakyat sedang letih dengan perkembangan politik negara. Apatah lagi kita lihat parti-parti politik khususnya UMNO itu sendiri tidak ada pemimpin yang berani untuk bertindak. Misalnya presiden yang tidak ada satu kekuatan untuk mengarahkan naib presidennya sebagai Perdana Menteri untuk mencari jalan membubarkan parlimen dengan kadar segera. Lihat dengan langkah menggerakkan pemimpin-pemimpin parti, kemudiannya ahli-ahli parti untuk membuat tekanan. Dan pada waktu yang sama kita lihat Perdana Menteri juga agak teragak-agak untuk melaksanakan atau merangka bilakah tarikh sebenar pilihan raya umum yang boleh dilaksanakan. Dr. Taufik, kalau kita melihat perkataan ibu segala pilihan raya itu ungkapan sama yang pernah diberikan pada PRU yang ke-14 dahulu. Muncul lagi ibu yang baru PRU ke-15 ini. Namun, ini adalah situasi dan juga realiti politik baru yang sebenar. Adakah semudah itu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dapat membubarkan parlimen? Kerana ada sedikit sebanyak perbezaannya berbanding kuasa Perdana Menteri yang dipegang oleh Datuk Seri Najib Tun Razak ketika membubarkan parlimen pada 2018. Tidak sama juga dengan Tun Abdullah Ahmad Badawi dahulu dan juga Tun Mahathir ketika Barisan Nasional. Apa bezanya situasi dan juga realiti politik dan juga kuasa seorang Perdana Menteri dalam kerajaan campuran pada hari ini? Sudah pasti keadaan tarik tali berlaku antara UMNO dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Kerana Datuk Seri Ismail Sabri perlu mendengar secara kolektif bukan sahaja daripada kabinet tapi pada waktu yang sama parti-parti komponen yang ada dalam kerajaan. Ini begitu menyukarkan kepada beliau untuk membuat satu keputusan ditelan di luar mati bapa. Ini seolah-olah analogi yang sedang berlaku kepada Perdana Menteri kita. Namun sebagai seorang partimen ataupun seorang
tokoh yang setia kepada parti, bagi saya partilah yang perlu didengari dan perlu dipatuhi. Kalau beliau sudah lama berada dalam parti, ketaatan kepada parti. Namun kita lihat sebenarnya dikatakan ibu kepada segala pilihan raya, kita sudah ada undang-undang anti lompat parti yang menyukarkan lagi bagaimana pembentukan kerajaan yang boleh dilakukan selepas PIU 15 yang akan datang. Kalau PIU 14 tu kita lihat sudah ada satu dominasi sebuah parti ataupun PIU yang sebelum-sebelumnya dikuasai oleh parti-parti dominan yang lain. Jadi dalam konteks PIU 15 ini, bagi saya yang kesukaran itu bukan sahaja sebelum tetapi sebenarnya selepas itu dalam proses pembentukan kerajaan. Masing-masing agak gusar dan khawatir jika tersalah langkah mungkin akan terlucut jawatan sebagai ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri. Adakah realiti baharu ini disedari oleh Parti UMNO, parti yang diwakili oleh Perdana Menteri pada hari ini, dan Dr. Taufik menyebut frasa antara UMNO Putrajaya dan juga UMNO Menara Dato' On contohnya. Jadi ada ketidaksaling hubungan di antara kedua ini kalau kita lihat kepada tindakan dan juga desakan. Mengapa sukarnya bagi sebilangan ahli-ahli UMNO untuk memahami realiti baharu politik pada hari ini? Kita lihat sebelum ini ada penafian daripada kumpulan UMNO Putrajaya dan kumpulan PWTC. Bermati-matian mereka menafikan bahawa ada dua kumpulan. Tengoklah hari ini dalam taklimat Presiden kepada wakil-wakil parti dan pemimpin. Kumpulan daripada Putrajaya tak hadir dengan pelbagai alasan. Di pentas itu hanya mereka yang pro kepada Presiden hadir dengan mengucapkan ucapan yang berapi-rapi seolah-olah mereka telah membuang kumpulan UMNO Putrajaya. Maka kita lihat bukan sahaja dua kelompok yang dominan dalam UMNO hari ini, tetapi ada satu kumpulan juga yang tercari-cari di mana sebenarnya perjuangan UMNO yang perlu mereka pilih dalam PIU 15 yang akan datang. Sudah pastinya dalam UMNO itu sendiri pemimpin-pemimpin tidak berani untuk menyuarakan pandangan kerana mungkin yang pertama takut tidak dicalonkan semula dalam PIU 15. Yang kedua, mereka telah termakan budi mungkin dengan Datuk Seri Najib Abdul Razak ataupun dengan Presiden itu sendiri. Jadi masing-masing takut untuk menyuarakan pandangan, dan bagi saya tidak ada seorang pemimpin yang seberani Datuk Harun Idris, seberani Datuk Jaafar Albar yang boleh muncul hari ini dalam UMNO. Maka saya lihat UMNO juga sudah ketandusan pemimpin yang berani, apatah lagi dalam PAS, dalam PKR yang hanya bergantung kepada pemimpin-pemimpin lama yang tidak lagi relevan kepada politik. Dr. Taufik, bagaimana kita melihat percaturan kalau kita mengambil kisah ataupun titik tolak daripada persidangan Dewan Rakyat diawalkan dan juga pembentangan belanjawan 2023 juga diawalkan? Itu satu tindakan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa satu tekanan dalaman parti kepada Perdana Menteri, dan juga ini ada dua perkara yang perlu kita asingkan. Satu ialah pengurusan negara, pentadbiran negara, dan pengurusan politik. Dalam situasi pada hari ini, adakah rakyat bersedia untuk menuju ke pilihan raya? Satu, keadaan ekonomi, keadaan hidup rakyat. Adakah ini waktu yang sesuai untuk pilihan raya itu parlimen itu dibubarkan? Dan kalau mengambil latar belanjawan 2023 itu, bukankah ada sesi libat urus bersama dengan semua parti-parti politik? Seharusnya sebelum ini dibentangkan, ada beberapa aspek teknikal dalam pembentangan belanjawan yang berkaitan dengan hal-hal ehwal ekonomi yang menuntut kebijaksanaan pada masa ini. Rakyat tidak boleh letak kepercayaan sepenuhnya kepada ahli politik sekarang dengan berjanji bulan bintang, dengan menyatakan ingin melakukan satu perubahan ataupun janji-janji dalam belanjawan seolah-olah ingin membela kebajikan rakyat. Dan kita lihat cakap-cakap orang politik dengan slogan rakyatnya, dengan slogan untuk membangunkan, memulihkan semula negara. Tetapi kita lihat daripada aspek realitinya hari ini, 24 jam ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin politik bercakap tentang politik. Sepatutnya pemimpin ataupun ahli-ahli yang percaya bahawa kita masuk politik untuk negara ini, mereka mengenepikan isu-isu politik berbanding dengan memperjuangkan isu-isu, misalnya isu ekonomi, bagaimana untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Bukalah surat khabar hari ini, bukalah mana-mana sumber maklumat yang kita bolehi daripada media. Mereka hanya bercakap tentang politik berbanding cakap tentang apa yang saya sebutkan sebentar tadi. Sebab itulah saya tidak khawatir sebenarnya kalau rakyat semakin menjauhkan diri daripada perkembangan demokrasi atau pilihan raya negara ini, kerana mereka sudah hilang
ya kepercayaan, keyakinan akibat daripada tindakan ahli-ahli politik itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda ke arah pilihan raya itu semakin jelas. Ya, hari ini kita lihat ada taklimat, kemudiannya ada cakap-cakap daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang mengawalkan pembentangan bajet. Itu semuanya adalah tanda-tanda yang perlu kita ingat bahawa sedang muncul satu momentum untuk mengadakan PIU 15 dan rakyat sebenarnya perlu bersedia daripada aspek mental dan fizikal kerana di setengah negeri mereka perlu turun 2 kali. Inilah sebenarnya situasi dinamiknya demokrasi di negara kita. Mau tidak mau rakyat perlu hadapi. Dr. Taufik, saya ada 2 minit saja berbaki untuk diskusi ini. Namun dengan isu dan juga akta anti lompat parti dan juga menyedari hakikat dan juga analisis politik juga mengatakan bahawa tidak akan ada parti yang dominan dapat membentuk kerajaan. Akan perlu adanya kerajaan campuran dan juga akan wujudnya hang parlimen itu. Parti politik bercerita dan juga memberi taklimat seolah-olah mereka sudah bersedia. Tetapi dengan realiti-realiti baharu ini, adakah benar mereka dapat tampil dengan calon-calon mereka yang terbaik dan juga gabungan perikatan politik yang dapat membentuk kerajaan pada hemat Dr. Taufik? Yang pertama, jika parti-parti politik boleh memunculkan muka-muka baru dalam PIU 15, saya yakin sebenarnya mereka ada kelebihan daripada aspek itu. Kerana rakyat dan pengundi tidak mahu lagi lihat muka-muka lama yang menyusahkan mereka itu muncul sekali lagi dan merosakkan sistem demokrasi yang aman di negara kita. Yang kedua, kita sebenarnya perlu mempertimbangkan bahawa dalam konteks hari ini, ya betul, sukar untuk kita meramal ke arah mana atau parti politik mana yang mungkin mendapat kursi yang dominan dalam PIU 15. Namun kita tidak boleh bertindak seperti bomoh politik yang boleh meramal sesuka hati, membuta tuli. Tapi apa yang boleh kita lihat hari ini iaitu bagaimana yang momentum dan suara rakyat yang mahukan perdamaian politik dan kestabilan politik itu muncul di negara kita. Mereka sudah letih dan sudah pasti track record ada di negara kita dengan pelbagai gabungan politik yang ada hari ini. Rakyat boleh menentukan siapakah sebenarnya yang mampu untuk membela mereka atau sebenarnya memperjudikan atau mempergunakan yang undi rakyat untuk kepentingan peribadi politik ataupun ahli-ahli politik. Kita bukan bomoh politik, tapi Dr. Taufik kata mungkin akan dibubarkan dalam masa 1 bulan. Adakah rakyat akan berpartisipasi dalam PRU ke-15 sama seperti PRU 14 dahulu, Dr. Taufik? Saya tidak nampak kadar keluar mengundi tinggi yang akan muncul dalam PIU 15. Tetapi jika usaha dilakukan oleh semua pihak untuk meyakinkan semula rakyat serta pengundi untuk keluar mengundi dengan apa yang kita lihat sebelum ni, dengan keyakinan kepada institusi kehakiman, kemudiannya dengan usaha-usaha dilakukan oleh semua parti politik, bukan sahaja berharap pada SPR, tetapi pada waktu yang sama kita kena gembling tenaga kerana apabila kita keluar mengundi sebenarnya kita menentukan masa depan negara sama ada lebih baik ataupun sebaliknya. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik Yaakob, merupakan penganalisis politik dari Universiti Melaya kerana sudi bersama dengan kami. Tapi yang pastinya cerita-cerita politik ini akan disorot secara terperinci oleh kami di Astro Awani, di PWTC Dewan Merdeka, di Serdang Perikatan Nasional, di Shah Alam, PKR dan juga di beberapa lokasi lain. Itu anda dapat ikuti di astroawani.com dan juga dalam liputan berita kami yang seterusnya. Saya nak berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini Fokus minggu depan akan terbang ke Bumi Kremlin. Kita akan bersama dengan editor Astro Awani langsung dari Moskow, Rusia.